Dengan sepenuh yakin kita, moga-moga Allah menghormati anda. Menghormati kita. Bahawa apabila iman seseorang itu menjadi kukuh dan amalannya menjadi lebih baik lagi. Kukuh mana kata tak bergonyeh. Marilah demo nak main pusing pasal mana tak ada kira. Sebab tu kita kena mengaji, kita kena belajar, we tahu ilmu yang sebenar. Ilmu mengikut ahli sunnah wal jamaah. Ilmu yang mengikut ahli sunnah wal jamaah itu ialah yang cukup lekat. Penuh dengan ilmu fiqh, penuh dengan ilmu tafsir Quran, penuh dengan hadis, penuh dengan dengan nahwu sarah, penuh dengan tajwid, penuh dengan cukup lekat segala ilmu. Baru nak sepenuh seorang manusia dan sepenuh kepada amalan manusia kita. Lalu tu kita mengaji, kena belajar, kena bakar masa. Jadi seolah kata mereka daripada i'dadi. I'dad ni panggil radap. Formula A dia. Radap anuban dia panggil. I'dad ni radap anuban. Lepas tu ibtidai radap prathom. Dia dah. Lepas tu radap mutawassit. Mutawassit san itu duk radap matium. Lepas tu naik pada kuliah. Tu dah. Naik sampai cuk doktor. Tu dah. Ni pekat-pekat cara pengajian. Lalu tu permulaan san ni kena mengaji daripada alif ba ta sa jim. Kena mengapa nahwu, kena mengapa surah. Supaya apa? Supaya nak pergi tasrifkan. Nak pergi timbangkan yang mana dulu ke dia, yang mana telah lepas maidah. Kita nak ambil faham satu-satu ayat san itu ataupun satu-satu makna, satu maksud san itu kita kena faham sungguh. Nak faham kata barang telah lepas ke ataupun barang sebelum jadi lagi ke ataupun barang tengah duk jadi. Itu dia. Mana kata kemarin, hari ni, esok kena faham. Kemarin, hari ni, esok pun kena faham. Kerana penting secara tu ayah mak. Kena faham situ. Supaya kita nak kaksingkan, nak kecek berkira, jadi, jadi betul dengan keadaan. Seperti mana janji-janji ya kita. Jangan lupa weh. Itu dah. Jangan lupa ni, hari Khamis kita akan perjumpaan. Hari Khamis. Petang Khamis. Kadang-kadang petang Khamis hari Jumaat. Kadang-kadang berjanji demo sana itu ia ada pukul 12. Pukul 12 malam, pukul 12 siang. Itu dah. Lepas tu tambah-tambah je pula dah. Apabila dia mari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Baru 12 saat itu, bila ni kita mari pukul 1 petang saat itu dia. Jadi 13. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, sehingga sampai 24 jam. Mana kata sehari 12 jam, malam 12 jam. Ni kena tahu, kena mengaji. Jangan lupa tu pukul 1. Ataupun jangan lupa tu pukul 10. 10 mana? 10 pagi ke 10 petang. 10 malam. Itu dia. Ni panggil nak mendegakkan satu-satu perkara, iaitu bila iman kukuh akan bertambahlah bimbang. Belah mana bertambah bimbang? Seorang menjadi kukuh dan amalannya menjadi lebih baik lagi. Itu dia. Maka bimbangnya menjadi lebih banyak. Di sebaliknya, jika imannya menjadi lemah, kurang iman tak kejak, dan amalannya menjadi buruk, maka bimbangnya akan bertambah kurang. Tak ada perkarit mana. Mana kata bimbang ni, mana kata tak perkarit. Itu dia. Masa semaya tak apa, tak semaya pun tak apa, tak ada masa panas pedih apa. Sebenarnya wajib tak semaya berdosa.
Semaya tu lepas daripada dosa dan dapat pahala. Tu dah. Hak ni dia kena usaha. Supaya berlaku. Sifat manusia ni ya sifat degil yang mula beranak mari dah. Ya bersifat ni. Lalu tu nak lepas daripada degil, tak lain tak bukan kita kemas ke iman. Baru lepas daripada degil. Boleh mikir, boleh apa ni, boleh sabar. Tu dah. Maka bimbang akan bertambah kurang. Kalau kurang iman, kurang lah. Apa bimbangnya apa. Ketika itu rasa aman dan megah diri akan menguasai jiwa. Jadikanlah perkara ini sebagai toladan untuk untuk diri kita saat itu dan diri orang-orang lain. Nescaya kita akan mendapatinya mana keterasan. Ketara sekali deh. Mendapati ketara sekali. Ketara. Kesimpulan seorang mukmin yang sebenar, orang mukmin yang sebenar ialah orang yang sentiasa mengerjakan amalan soleh dengan penuh tuluh ikhlas. Yang penuh tuluh ikhlas. Dengan hati ikhlas. Iaitu kerana Allah dan kerana Rasul. Ni dia. Kemudian ia mengharapkan pengubulan dan balasan daripada Allah SWT. Mana tu terima daripada Allah SWT. Balasan dan balasan daripada Allah atas amalan-amalannya itu. Ia mesti mana menyingkirkan diri dan menjauhkannya dari semua pekerjaan yang jahat. Tu. Kalau orang kita iman kukuh saat itu deh. Dia jadi automatik selalu dah. Dia tak berasa pecah liur nak buat jahat. Dia selalu pecah liur nak buat kebaikan dan kebajikan. Dan nak buat amal yang soleh. Itu dah. Nak jauh daripada benda-benda maksiat. Itu dah. Kerana bimbang akan ditimpa akan ditimpa bencana orang panggil. Dan takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala akan menurunkan azab dan seksa. Itu dia. Ni orang beriman. Di atas jika ia melakukannya, ia harus sentiasa kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hati duduk dengan Allah semua. Bobo nak jakah pergi, ingat ke Tuhan. Beradu, undur kelik. Tidak. Bobo nak niat nak buat karuk demo. Atau nak tipu demo. Ingat kepada Allah SWT. Undur kelik. Tak boleh tipu takut dosa dan itu. Azab seksa daripada Allah. Terlebih besar lagi pada benda-benda yang lain. Lalu tu kita duduk dengan kebenaran. Orang beriman duduk dalam kebenaran. Pada diri sendiri dan kepada orang lain. Itu dah. Ia harus sentiasa kembali kepada Allah SWT. Orang ada iman ni, dia selalu, sebab orang ada nyaceh, telah royak lama dah yang mak ni. Manusia kita kena ada menyaceh weh. Kalau bahasa kata, buat terik hari tu, undur kelik mari. Mana menyaceh? Ialah iman kita. Ilmu agama kena ada. Tu menyaceh. Kadang-kadang buat terik tali tu, undur kelik. Itu dia. Tetapi tak sewi jadi lagu tu. Kita cuba boleh tak? Kemah iman kita saat itu. Hak mana yang sebenar, hak mana tak sebenar saat itu. Kita buat sebenar, tak sebenar kita sepakkan. Kita tahu beza kata mana hak kena bagi hukum hakam Allah SWT. Lepas tu, terima kasih kepada saudara-saudara kita, saudari kita mari berziarah makbur kemarin mari ziarah Yahmat di Pesai ni ialah daripada Semeruk tu, Jahar tu. Dekat-dekat dengan Jahar tu, balik sana Jahar sikit tu, dalam kawasan apa Jahar lah. Mana tu. Terima kasih. Mari berziarah ramanya lepas tu bagi peminat kita semua saat ni tu
marilah. Nak berzadah, nak apa, tak ada apa. Lepas tu, ni tak berapa hari nak selamat hari raya ni. Hari ni demo duk ucap dah di Malaysia, di mana tu. Lepas tu di Mekah ni bergaduh. Sipir menyipir nak menyambut haji. Dan Baitullah pun telah saling dah, telah pecah dah. Tak ada saling buh hak baru lagi. Kelambu Baitullahil Haram. Kena tahu. Tu dia. Duk tengok apa panggil dengan secara langsung saat itu TV hak Mekah. Tadi biasa hak Mekah saat itu penuh. Tu dah bagi umat Islam semua saat itu. Tak ada kira bahasa mana, tak ada kira duk corak mana. Menunaikan fardu haji di tahun ni. Berjuta-juta. Lalu tu sedang menghormati sekalian. Untuk puasan itu, untuk pergi di sana saat itu, dalam apa ni, yang besar sekali nak minta taubat dan minta ampun kepada Allah SWT. Selalu berdoa minta ampun kepada Allah SWT. Di situlah tempat apa ni, tempat menajatkan, tempat kita berdoa. Sebagaimana tu ada, tu awal kita hidup berdoa situlah. Ada kena uji apa saat itu daripada Arafah. Tidak. Lepas tu pergi di Mina tu. Pergi melotah. Tidak. Pergi hamak seteh boleh tu. Tidak. Pergi pegang situ. Lalu tu sedang menghormati sekalian. Semua saat itu kita tak ada pelakir apa dengan amalan-amalan. Kenapa? Kerana semua saat itu difardukan oleh hukum syarak kita. Jangan lupa kemah iman dengan ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah. Pakai hukum fiqh. Kita duduk dengan hukum fiqh saat itu, hak mana boleh, hak mana tak boleh. Akan pada setika tu boleh, setika ni tak boleh. Begitulah upacara. Lepas tu daripada apa ni, bagi orang perempuan saat ni, apabila mari uzur saat itu, apa yang boleh buat iaitu berzikir. Berzikir di dalam hati. Lepas tu boleh buat. Itu dia. Lalu tu sedang menghormati sekalian. Orang yang iman kuat saat ni berasa serabut. Tak boleh semaya, tak boleh beramal ni. Berasa serabut. Itu dia. Ni tak ni berasa senang, tak semaya. Lalu tu kita nak kukuh ke iman. Bila iman kukuh, akan bertambahlah bimbang. Bimbang takut, silap. Salah silap dengan Allah Subhanahu Wa Taala tu. Bimbang daripada azab seksa daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan lagi pula, penuhlah taufik untuk beramal soleh. Jadi, berkenaan dengan kukuh iman bertambah bimbang. Bagi siapa yang tiada bersifat dengan sifat yang tersebut di atas saat itu, maka bukanlah ia seorang mukmin yang hakiki. Kalau iman tak kukuh, bukan orang yang beriman hakiki, bukan orang mukmin hakiki panggil. Malah ia tergolong orang-orang yang mencampur uduknya dan dirinya berada di dalam dalam lorong bahaya. Ya bahaya tak bahaya mana-mana. Gaduh-gaduh boreh heret mari selalu dah pergi tempat benar-benar yang minta ajak pergi buat jahat pergi. Dia takut bimbang lagu tu. Lalu tu fahamkanlah nasihat ini dengan baik-baik dan tutuklah dirimu atas sifat-sifat media itu, nescaya kita akan berjaya dan terselamat dunia dan akhirat. Selepas pada itu, pohonlah taufik untuk beramal soleh. Bahawa tanda-tanda bahagia itu, jika Allah memberi taufik kepada hamba-Nya untuk beramal soleh di masa hidup, serta memohonkan baginya jalan untuk menuju kepada ketaatan. Tanda-tanda tanda celaka pula adalah sebaliknya, iaitu jika Allah menyukarkan baginya untuk beramal soleh, lalu dibukakan pula jalan untuk mengerjakan yang jahat. Sebenarnya Nabi SAW
A'malu fakullu fakulli muyassaru lima khuliqa lahu. Man khuliqa lil jannah yusra li'amali ahli jannah. Wa man khuliqa lin nar yusra li'amali ahli nar. Artinya, bekerjalah, maka setiap orang akan terdorong kepada apa yang ditakdirkan baginya. Jika ia ditakdirkan menjadi ahli syurga, maka akan tak dorong-doronglah ia akan amalan ahli syurga. Pakak dia berdegu-degu kepada ahli syurga. Jika ia takdirkan menjadi ahli neraka, maka akan tak dorong-doronglah ia kepada amalan ahli neraka. Iaitu apabila Allah SWT menggenggamkan kedua genggamnya. Dia berkata kepada genggamnya kaum yang bahagia, kamu sekalian ahli syurga, maka kamu akan beramal dengan amalan ahli syurga. Dan kepada genggamnya kaum yang celaka, dia berkata pula, kamu sekalian ahli neraka, maka kamu akan beramal dengan amalan-amalan ahli neraka. Dia dah. Selepas pada tu sikit lagi masa kita ni ada lebih kurang dalam 4-5 minit lagi. Iaitu hari ni waktu subuh, pukul 4.50 ni hari ni. Subuh hari ni pukul 4.50. Hari ni hari yang ke Zulhijjah, hari yang ke-7 dah ni. Hari ni hari Khamis. Tak ada berapa hari dah ni. 7, 8, 9. Lah ni demo duk puasa dah. Puasa sunat. Di bulan Zulhijjah. Lepas tu, ya sebenarnya pihak di Mekah di sini pun jadi cocok orang panggil. Tu raya tu pada tempat sebelah. Raya pada tempat sebelah hari Ahad. Tu dah. Lepas tu puasa sunat hari yang 9 ni hari Sabtu 9 Zulhijjah. Tu dah. Lepas pada tu ialah hari Ahad sana itu meletakkan hari raya ialah tempat sebelah. Singhakom 2500, iaitu daripada pejabat Chulai Raja Menteri. Tetapi kena dengar juga sedang pengajar mati sekalian. Takut bimbel-bimbel kata ada teralih kot mana. Tu dia. Di hari ni kita marilah sama-sama kita cari jalan untuk buat persatuan. Persatuan apa? Dia panggil persatuan beriman teguh dengan Allah SWT dan mengikut ahli sunnah wal jamaah. Kita jangan duk balah. Wa amal jangan duk balah. Jangan duk degil, jangan bertekan. Tu dah. Ialah sepatutnya kita belajar ni kita pakai akal fikiran. Suluh dengan akal fikiran. Kita ambil mana peribadi, mana hak umum. Mana kata peribadi sini orang kita ni ada cak tak cak. Perkenal tak perkenal. Suka tak suka, ni hak peribadi. Orang ramai kenal dah, dia tak kenal, tak apa. Hak peribadi kita duduk cara peribadi. Jangan rusak orang ramai. Tidak. Seperti mana kita berahiman ni. Murih pada orang tak berahiman ni, tak kena. Kita berahiman ni, makan. Dia malah tak berahiman ni. Ada setengah berahiman masing, makan. Tidak. Tetapi sebenarnya kena turut mata lamak dia tu. Cara-cara dia. Kalau makan masing banyak, darah tinggi dia tak berlawan. Makan manis banyak, kecil manis berlawan dengan kecil manis. Lalu tu, begitulah sedang mengajar mati sekalian. Sebaik-baik pekerjaan, pertengahan. Khairun umuri, awsatuha. Banyak peminat. Turut Yahmak tahu. Kadang-kadang susah sikit ingat pada Yahmak. Boleh sobar. Yahmak tu lari. Yahmak kata sobarlah. Apa saja saat itu sobar ni satu obat yang paling penting sekali di sisi hakikat Allah SWT. Kenapa? Inna Allah ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah berserta dengan orang sabar. Bukan iblis.
Itu dia. Dan kita sabar boleh. Mana kata kita duduk dekat dengan Allah SWT. Allah akan tolong kita dengan secepat mungkinnya. InsyaAllah ni obat. Tak ada kena bergaduh dengan demo, tak ada kena podak. Makan obat ni. Sebut Inna Allah ma'asabirin boleh 2-3 kali. Masa lega hati. Ni ayah mak duk beramal lagu tu. Kadang-kadang sibuknya penuh dalam otak. Nak ukar rasa penuh, penat. Sebut. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah ma'as-sabirin. Inna Allah ma'as-sabirin. Kata boleh 3 kali wasa lega, wasa cerah mata-mata, wasa senang hati. Kenapa bukan kerja kita semua saat itu, melainkan Allah orang kasih. Kita buat saja, masak tak masak, Allah masak. Kita tanam buah kayu, boleh makan buah tak buah, iaitu sudah daripada Allah SWT. Kenapa? Kerana orang memberi rezeki sungguh, iaitu Allah SWT. Tuhan kasih kepada manusia. Tapi kasih kepada orang selalu ingat kepada Allah SWT. Kalau orang tak ingat duduk situ, bukan Tuhan tak ada. Tuhan berjanji dah. Siapa buat baik akan mendapat kebaikan. Walau sebiji sawi sekalipun. Siapa buat jahat, Tuhan pun tak lupa juga. Akan denda, akan beri seksa pada azab lagi. 1 minit ke 1 minit saat itu kita duduk dengar keizinan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita boleh hidup lagi, panjangkan umur lagi. Kita jangan mensia-siakan umur kita. Selalu kita beramal. Buat Tuhan suruh tinggal Tuhan lagi. Mengikut kemampuan kita. Mengikut kebolehan kita. Tak usah duduk bertawah bertanding dengan demo. Kita bertawah bertanding dengan diri sendiri. Itu lebih afdal, lebih baik sekali. Kenapa? Kerana Allah menjadikan manusia saat itu sama saja. Semua jatuh betina tak ada kira. Mereka beza-beza saat itu orang yang beriman dan beramal yang soleh. Itu yang bezanya. Beza belah mana kita kata orang yang selalu menuntut ilmu agama. Ini semua dia mau jom rap lakon dah. Dan pufang ti korup kap.วันนี้ก็ใกล้วันรายอแล้วนะครับในรายอฮัจญ์หมายถึงว่าเราก็จะได้เฉลิมฉลองกัน kita boleh merayakan merayakan pada raya Gerbang, iaitu raya yang paling hebat, yang paling berkah, iaitu mengikut di dalam keadaan Islam saat itu, rukun Islam yang kelima, iaitu menunaikan fardu haji. เป็นรุกนหนึ่งของรุกนอิสลามนะครับรุกนอิสลาม5ประการอันดับแรกคือกล่าวปฏิญาณตนนะไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและศาสดามุฮัมมัดเป็นศาสนทูตเป็นรอซูลของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะฮะเผยแพร่ศาสนาของอัลลอฮ์และเป็นศาสดาองค์สุดท้ายนะครับSedang punya remati sekalian, alhamdulillah. Hari ini kita mari sambung munasabah dengan bulan Zulhijjah. Lalu ni di kelambu di Mekah sana itu tak ada tukar lagi kelambu tu dah. Apabila nak sambung raya haji dekat raya haji sana itu ada kelambu mari salin semua kena nak tahu. Iaitu kelambu Baitullahil Haram. Tu dah. Lepas pada ni kita sambung lagi ilmu kita sedang mengajar mati sekalian. Ayah mak pun ambil masa saat itu wibah rega sekali kepada peminat-peminat kita. Ialah hari ini kita mari berkenaan dengan pohonlah taufik untuk beramal soleh. Mana kata minta taufik, minta kesedaran. Taufik mana kata kita duduk dalam kesedaran. Supaya kita nak buat amal beramal soleh. Tak lain tak bukan. Barang mananya iaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bekerjalah maka setiap orang akan terdorong kepada apa yang ditakdirkan baginya. Jika ia ditakdirkan menjadi ahli syurga, maka akan
terdoronglah ia kepada amalan-amalan ahli syurga. Jika ia terkedirkan menjadi ahli neraka, maka akan terdorong ia kepada amalan-amalan ahli neraka. Apabila Allah SWT menggenggamkan kedua genggamnya, dia berkata kepada genggamnya kaum yang bahagia, kamu sekalian ahli syurga, maka kamu akan beramal dengan amalan ahli syurga. Dan kepada genggamnya kaum yang celaka, dia berkata pula, kamu sekalian ahli neraka, maka kamu akan beramal dengan amalan ahli neraka. Itu sebagai pohon-pohon taufik deh. Kita minta berdoa. Pohon-pohon ni mana kata rayu kepada Allah SWT deh. Minta taufik. Tuhan beri taufik kepada kita untuk beramal soleh. Kita boleh memikir. Iaitu pohonlah rahmat Allah setelah beramal baik. Ketahuilah sesudah itu bahawa seseorang mukmin yang mengambil berat tentang agamanya, yang teguh ilmu dan keyakinan. Mana kata ilmu teguh, ilmu kuat dan keyakinan pun kuat. Ialah orang yang memperbaiki amalan-amalannya terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, serta rajin untuk menyempurnakannya. Sesudah itu barulah ia bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kepada rahmatnya. Sedap yang remati sekalian, ia tidak harus bergantung kepada amal dan buktinya sama sekali. Para anbiya, para ulama, para salaf soleh dan orang-orang yang menurut jinjak langkah mereka sesudah itu, semuanya berjalan atas dasar ini. Alaihimussalam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda menunjukkan maksud yang sama. Katanya belah mana maksud yang sama? Iaitu la yadkhula ahadul jannah bi amalih. Qalu wala anta ya Rasulullah. Qala wala ana illa an yataghammadani Allah bi rahmatih. Artinya tidak ada seorang pun yang boleh memasuki syurga dengan amalannya. Dengan molek ni buah pelain belaka ni. Tapi buah pelain sana kita ambil paham pakak-pakak suluh tengok. Kata Nabi kata tidak ada seorang pun yang boleh memasuk syurga dengan amalannya. Kok mana pula dah? Para sahabat bertanya. Lalu sahabat dia, gapo ya Rasulullah? Apakah engkau pun sama juga? Wahai Rasulullah, ujar baginda, begitu juga aku. Melainkan jika Allah meliputkanku di dalam rahmatnya. Sebagai contoh, Nabi SAW sendiri amat rajin mengerjakan amalan yang soleh. Nabi sendiri pun kena buat amal juga. Dari itu tak kena buat amal. Nabi dia orang hak Tuhan jamin dah. Tidak. Ini sebagai contoh. Nabi kata tidak ada seorang pun yang boleh memasuki syurga dengan amalannya. Tidak. Para sahabat tanya, pelik. Apakah engkau pun sama juga? Kerana Nabi kata Nabi pun seperti juga. Tak boleh masuk syurga dengan amalannya. Sehingga kedua tumiknya bekak. Contohnya Nabi sendiri amat rajin mengerjakan amalan soleh. Sehingga kedua tumiknya bekak kerana terlampau banyak semaya di waktu malam. Nabi ni buat amal malam sebelah malam sana itu sehingga bekak kaki-kaki.
Deh. Tetapi hak ni bimbang takut. Deh. Hak ni amalan hak Nabi tu amalan hak sunat. Deh. Nabi buat sunat banyak. Sebab tu bimbang takut apa ni umatnya. Takut jadi wajib. Tu dah. Sebab Nabi yang semaya tengah malam sore dia. Mesti bekak kaki-kaki. Nak menunjuk kata kita kena kuatkan amalan-amalan yang lain lagi. Deh. We banyak lagi buat amalan. Jangan sempat bekak kaki-kaki. Ni satu contoh teladan. Kerana terlampau banyak semaya di waktu malam. Adapun orang yang rajin mengerjakan amalan soleh, kemudian ia bergantung. Ia bergantung atas amalan itu adalah orang yang ujub. Orang megah, orang panggil. Dengan dirinya. Berani dengan Tuhannya. Mungkin suatu masa kelak ia akan diuji Allah dengan suatu bala. Sehingga ia sedar akan dirinya yang bersifat lemah itu. Dan bahasanya segala amalan soleh itu tidak mungkin berlaku jika tidak dengan rahmat dan kerajaan Allah SWT. Ni nak oyak. Semua tu bukan kuasa kita. Sungguh kata kita sana tu pakai tak usah kira. Dan mau tengok ke hebat. Tetapi kesudahan bukan di situ. Kesudahan ialah yang di mana yang jika tidak dengan rahmat dan kerajaan Allah SWT. Dia sudah dengan rahmat Allah SWT. Sungguh kita buat kerja, buat amalan rajin. Tapi jangan megah-megah. Kata kita ni ahli jannah. Sebenarnya sudah pada Allah SWT. Kerana kita ni sifat lemah. Di dalam cuci saat ni dia ada lagi sakut paut dengan benda-benda cemar. Sebab itu Nabi sendiri pun dia makan tu juga. Belah mana Nabi sendiri? Nabi itu selalu minta taubat 100 kali sehari. Nabi nak taubat apa? Kerana Nabi dia orang Tuhan dah. Orang rapat Allah SWT yang kasih, dah jadi kekasih Allah SWT. Kerana Nabi manusia supaya kita juga. Nabi kata dia kena tanggungjawab kepada umat-umat dia. Selalu berdoa. Sehingga Nabi gerbai pun satu bahagian bagi diri dia, satu bahagian bagi keluarga dia, dan satu bahagian lagi bagi umat dia. Tu dah. Bimbang takut umat dia sana tu nak pergi terkatuk, cari pintu syurga tak temu. Kenapa? Kerana umat dia sana tu ialah sifat manusia, sifat galik. Sifat lalai, sifat degil. Semua sana tu kita kena amat-amati berdoa. Hak ni hak penting sekali. Kita nak semaya sana tu nak molek semaya sunat dulu, lepas tu berdoa, ya Allah, minta tunjuklah hidayat dan semaya waktu ni, minta wis selamat, wis penuh, dan minta diredai oleh Allah SWT semaya aku ni. Kena berdoa pula. Jangan duk megah-megah. Lepas semaya dah, wasa kena dah. Jangan we jadi keadaan lagu tu. Dia. Mana apa adalah orang yang mengujub, iaitu megah-megah dengan dirinya sendiri. Sekali lagi. Ni nampak nak pelik ni. Sekali lagi kata, Nabi kata, tidak ada seorang pun yang boleh memasuki syurga dengan amalannya. Tu dia. Ni, mauduk di sebelah ni, pukul 5 ni, nak fikir di sini. Lalu tu para sahabat bertanya, kok mana ya Rasulullah? Apakah engkau pun sama juga? Dia kata tidak ada seorang. Nabi pun jadi orang. Bukan malaikat. Nabi ni manusia supaya kita ni jadi diciptakan oleh Allah SWT untuk menjadi rasul. Jadi Nabi dah jadi rasul. Untuk menyampaikan seruan-seruan Allah, ajaran-ajaran Allah kepada kita.
Lalu tu sahabat tanya. Nabi kata tidak ada seorang pun yang boleh memasuki syurga dengan amalannya. Tu dia. Sekali dengan Nabi. Lalu sahabat kata, sekali dengan engkau ya Rasulullah. Lalu tu Nabi menjawab. Baginda, jawabkan, begitu juga aku. Aku pun sepamu juga. Tidak megah-megah dengan amalan aku. Jangan harap kata amalan kita ni bawa kita masuk syurga. Kerana ada lagi mukaranah dia. Iaitu dapat hidayah dan dapat rahmat daripada Allah SWT. Tu. Sebab tu kena berdoa. Nak semaya pun kena doa dulu. Nak wilpah daripada hasut setan, nak wilpah. Lepas tu nak wis semaya tu wis penuh. Ataupun amalan-amalan lain lagi. Nak wis sepenuh. Seperti mana puasa nak wis penuh. Kena berdoa juga. Lepas tu berdoa pula dah. Terima kasih kepada Allah SWT. Minta terimalah puasa aku ni. Dan minta terimalah semaya aku ni. Tu dah. Tu dah. Lalu tu sudah mengasal sikit. Iaitu contoh Nabi sendiri amat rajin mengerjakan amalan soleh sehingga kedua tumiknya bekak kerana terlampau banyak semaya di waktu malam. Adapun orang yang rajin mengerjakan amalan soleh, kemudian ia bergantung atas amalannya itu adalah orang yang ujub, panggil. Orang megah-megah. Kita jangan duduk megah dengan keadaan kita. Kalau kita ngaji pandai sekalipun, kita jangan duduk harap-harap kata mengaji yang kita sana itu nak dapat apa ni? Nak dapat syurga Allah SWT. Ataupun kita kaya raya, kita tak ada bermegah-megah berharap kepada harta kita lah nak boleh bawa kita masuk syurga. Tak lain tak bukan, kena dapat rahmat daripada Allah SWT. Dan dapat izinnya daripada Allah SWT. Kerana sifat manusia, sifat lemah. Itu dia. Lalu tu sedang mengadah mati sekalian. Pelik apa? Tak pelik dah ni. Itu dah. Ni kerana apa? Kerana berani dengan Tuhannya. Bermegah-megah dengan amalannya. Jadi mana kata, supaya dia mengata, ni ahli syurga, ni ahli syurga, ni ahli syurga. Buat megah-megah. Dengan kelakuan, dengan pakaian, dengan apa, dengan ilmu dia. Jangan. Dengan kerana dia ada sifat-sifat manusia ni, sifat ria, sifat takabur, dia mari dengan sendiri, dengan tak khabar. Sebab itu dengan doa, minta doa kepada Allah SWT, jauh daripada sifat takabur, jauh daripada sifat-sifat yang lain lagi. Kita duduk dengan insaf diri kita. Jangan beradu berhukum demo. Membuat lagu ni neraka ni. Jangan sama sekali. Kerana syurga dan neraka sudah kepada Allah SWT. Dia. Jangan mengikut amalan-amalan kita dan kelakuan kita kata bermegah-megah. Kata kita ni ahli syurga. Tak lain tak bukan Nabi kata, mereka kena dapat rahmat daripada Allah SWT dulu baru nak boleh masuk syurga. Dia. Dan Allah berfirman, "Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahdin abada. Walakin Allah yuzakki man yasha' wallahu samiun 'alim." Artinya, dan kalau tiada kerana kemurahan Allah, dengan molek ni jawab perasaan itu, Allah berfirman, Allah telah beri pelajaran kita, ilmu kita kepada kita. Allah kata bagaimana? Dan kalaulah tiada kerana kemurahan Allah dan rahmat kepada kamu, tiada seorang pun di antara kamu yang bersih buat selama-lamanya. Mana kata bersih cemasan itu capur sekali semua. Kita tak tahu. Kita berasa bersih, tapi dia ada duk bercampur lagi. Kerana sifat manusia ni dia pelik-pelik. Lidah sebut, hati tak pergi. Otak sebut,
hati tak pergi. Ni sifat-sifat manusia. Lalu itulah semua san itu dia panggil akil wa tawakkal ala Allah. Kita sediakan mana kata lepas tu serah pada Allah. Kita buat apa yang Tuhan suruh, lepas tu serah pada Allah, iaitu doa dengan Allah SWT. Mudah-mudahan Allah perkenankan dan Allah terimakan amalan-amalan kita. Hak ni hak penting. Jangan takabur. Jangan bermegah-megah dengan Allah SWT. Kita buat dah rasa senang hati dah. Masa kata aku ni ahli syurga dah. Tak lain tak bukan. Kalau tiada kerana kemurahan Allah dan rahmatnya kepada kamu, tiada seorang pun di antara kamu yang bersih buat selama-lamanya. Akan tetapi, Allah mensucikan orang-orang yang disukainya. Akan tetapi Allah mensucikan orang-orang yang disukainya. Dan Tuhan itu maha mendengar dan maha tahu. Kerana Tuhan lebih tahu. Kalau kita buat sani bersih sungguh kedak. Ataupun bercampur dengan gapo, Tuhan lebih mengetahui. Tuhan lebih tahu. Tuhan mendengar dan Tuhan maha tahu. Tuhan alim. Tuhan tahu. Apa niat kita dan apa ikrar kita di lidah, apa niat di hati. Tuhan lebih mengetahui. Lalu tu janganlah harap-harap dengan dengan amalan kita sana itu kata kita nak dapat syurga Allah SWT. Melainkan kita selalu berdoa, berdamping diri dengan Allah SWT. Kerana semoga semua sana itu sudah kepada Allah SWT. Yang mana Allah menyucikan orang-orang yang disukainya. Tuhan nak beri taufik, nak beri hidayah sudah pada Allah SWT. Sebab itulah kita semasa buat kerja gapo, bersarah gapo, sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Itu dah. Dengan Allah lah kita dapat taufik dan hidayah. Dapat boleh mikir dan boleh boleh berkira, boleh pilih mana yang baik, mana yang huduh, mana yang jahat, mana yang baik, mana yang bagus. Hak mana syurga, dah hak mana nak heret kepada neraka. Ni sebab tu selalu kita berdoa. Wabillahi taufik wal hidayah. Dengan Allah lah kita dapat taufik, minta dapat taufik dan dapat hidayah, dapat petunjuk di atas jalan yang jalan yang benar. Sedang dengar yang dirahmati sekalian. Lalu tu sedang dengar. Acu kita mari suluh di pagi limu-limu ni. Je tak ada tengok. Ada dalam 10 minit lagi dah. 20 minit. Galik. Kemarin itu ada ayah kita mari berziarah. Ayah mak. Lepas tu begitulah. Mari tanya, mana ayah mak duduk apa ni meja gapo? Tidak. Tempat apa ni? Tempat nak mengarir gapo, nak mari berkecek sana itu. Tempat mutola'ah. Lalu tu alhamdulillah. Ayah mak ni mari tu tak lain tak bukan. Cadar kitab-kitab tu siap belakang dah. Boleh berkecek selalu dah. Dan selalu lepas semaya-semaya sunat tahajud, kita minta hidayah, minta taufik daripada Allah SWT. Ni, tu dia. Kita kena buat kena. Kita buat dengan kerana Allah. Tak ada kerana lain. Lalu tu minta taufik, doa dengan Allah SWT. Minta petunjuk kata hari ni. Nak mengajar buku apa katik, Ya Allah. Nak beri nasihat apa katik kepada peminat-peminat kita, Ya Allah. Lalu tu hari ni dibukakan berkenaan dengan nak kemaskan iman kita. Tidak. Nak kukuhkan iman. Nabi kita yakin dengan Allah SWT. Banyak alhamdulillah. Alhamdulillah.
Dan adalah diceritakan bahawa seorang hamba Allah telah beribadat kepada Allah Ta'ala selama 500 tahun. Pada hari kiamat, Allah berkata kepadanya, bahkan, ya Tuhanku, masukkanlah aku ke dalam syurga kerana amalanku. Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala pun memerintahkan supaya ditimbangkan segala amalan hamba itu dengan satu nikmat saja, iaitu nikmat melihat. Ternyata berat timbangannya nikmat melihat itu tidak menyamai seluruh berat amalan ibadatnya. Sedangkan atas hamba itu masih ada banyak lagi nikmat-nikmat lain yang masih belum ditimbang. Maka Allah pun memerintahkan supaya ia dibawa masuk ke dalam neraka. Ketika itulah barulah hamba itu sedar. Lalu merayu, ya Tuhanku, aku terkhilaf. Kini masukkanlah aku ke dalam syurga dengan rahmat-Mu. Lalu Allah pun memerintahkan supaya ia dibawa masuk ke dalam syurga. Surat Allah yang bersifat maha besar dan maha tinggi memuji hamba itu serta berterima kasih kepadanya. Kesimpulannya, kita buat cara kesimpulan. Pasti ada dua perkara. Yang pertama, memperbaiki amalannya. Yang kedua, bergantung kepada Allah dan menyingkirkan selainnya. Alangkah eloknya apa yang diucapkan oleh Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu. Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu. Bika la nasilu wala budda minka. Artinya, denganmu kita tidak boleh sampai, sedangkan kami amat berhajat kepadamu. Yakni kita tidak boleh sampai ke mana-mana dengan amalan kita tanpa rahmat Allah SWT. Ni jawab pe. Haduk rayak saat ni duk klok-klek ni bahasa kelak kelemak. Kok mana ni? Sehingga Nabi kata jangan duk angin dengan amalan kita weh. Jangan duk amalan kita panggil ujub, bermegah-megah dengan amalan ni nak dapat syurga Allah Subhanahu Taala. Jangan sebut-sebut lagu tu. Kalau Tuhan tak beri rahmat, tak boleh masuk syurga. Ada setakuk lagi. Lalu tu kita buat dengan ikhlas hati amalan kita dan selalu berdoa dengan Allah SWT. Jangan bermegah-megah dengan amalan kita, kata kita nak dapat syurga. Dan jangan bermegah-megah dengan harta benda kita nak dapat kesenangan. Kalaulah tidak dapat rahmat dan dapat izinnya daripada Allah SWT. Tidak. Bahasa pening ni bagi-bagi ni. Lalu tu, mana Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu. Kata belah mana? Bika la nusilu wala budda minka. Artinya, denganmu ya Allah, kita tidak boleh sampai sedangkan kami amat berhajat kepadamu. Kita tak boleh sampai hajat kita, melainkan Allah lah membagi rahmat. Nanti bukan kepandaian kita. Kita ni sebagai orang yang turut, orang yang beramal. Beramal turut Quran dan hadis. Tidak. Lalu tu sedang mengajar mati sekalian. Yakni kita tidak boleh sampai ke mana-mana dengan amalan kita tanpa rahmat daripada Allah SWT. Ini jawab apa? Sedangkan kita wajib beramal kerana menurut perintah Allah SWT. Tu dia jawab apa? Jawab apa saat itu ialah
daripada Syekh Mahyiddin Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu. Mana kata kita tidak boleh sampai ke mana-mana dengan amalan kita tanpa rahmat Allah SWT. Sedangkan kita wajib beramal kerana menurut perintah Allah SWT. Tu ya. Kita tak boleh bermegah-megah kata amalan kita ni nak dapat syurga Allah SWT. Ataupun nak jatuh daripada neraka. Tak boleh. Kita nak pating situ tak boleh. Melainkan kita nak yakin kata dengan amalan kita tanpa rahmat Allah SWT. Sedangkan kita wajib beramal kerana menurut perintah Allah SWT. Berkata Syekh Abu Sa'id Al-Kharazi radhiyallahu anhu, "Man zanna annahu bil amali yasilu fahuwa muta'annin, wa man zanna annahu bidunil amali yasilu fahuwa mutamanni." Artinya, siapa yang mengira, siapa duk kira-kira saat itu, bahawa ia akan sampai kepada Allah Ta'ala dengan amalannya, maka ia adalah seorang yang membuang masa. Dan siapa yang mengira bahawa ia akan sampai kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala tanpa amalan pula, maka ia adalah seorang yang berangin-angin kosong. Tidak. Ya kedua-dua saat itu, sebut-sebut saat itu, ulah untuk nak menegahkan kata, kalau duk kira-kira saja, kira kata amalan kita ni lah, kita nak sapa kepada Allah SWT. Ada setengah pada siapa yang mengira bahawa ia akan sampai kepada Allah Ta'ala tanpa amalan pula. Ada setengah kata tahu amal apa sapa tu maka ia adalah seorang yang berangin-angin kosong saja. Sabit orang yang berangin-angin kosong itu tiada membekalkan diri dengan apa-apa amalan pun. Lalu ia mendakwa bahawa ia menyerahkan dirinya kepada Allah dan mengharapkan rahmatnya. Ya, demikian itu adalah suatu sikap yang bodoh dan terpedaya. Menyerah kepada Allah serta mengharapkan rahmatnya tidak boleh berlaku melainkan sesudah berbakti dan beramal soleh sebagaimana yang telah kita bicarakan sebelum ini. Kita duk mengaji, duk belajar dah hari tu banyak. Ambil mari kamu capur mari. Tidak. Mari saat itu kadang-kadang terlupa. Terlupa kata, kalau tak kerja tak boleh makan. Satu kerja. Bah mari seorang ni kata pula, tak ada apa, Tuhan jamin dah rezeki. Tak kerja apa boleh makan. Semua kedua-dua tu, tak kena kedua-dua. Semua kita tak boleh jamin keadaan kita. Melainkan kena dapat rahmat daripada Allah SWT. Dapat izinnya daripada Allah SWT. Barulah semua saat itu, amalan kita pun nak berjaya tak berjaya, kena dapat rahmat daripada Allah SWT. Tuhan mari timai. Tuhan ambil mari timai pula. Berat ke ringan. Kita berasa banyak dah, bertimai mari. Mata kelo tak naik. Kenapa? Kerana manusia ni sifat lemah. Lalu tu apa saja ni? Aki wa tawakkal ala Allah. Kita buat apa-apa, patut serah pada Allah SWT. Kita jangan kaksing sendiri. Takut nak silap etikot kita. Takut nak jatuh jadi syirik dengan tak khabar. Ni banyak-banyak ada jadi sana itu lagu ni cara. Panawak Allah mana ya mak? Jangan gaduh. Kita mengaji, kita tahu widalah, kita nak berjalan belah mana tak sesuai bersepak. Mana? Tak sesuai bersepak dengan neraka. Kita nak sepak dengan syurga semata. Kita nak belah mana? Tu ajaran-ajaran Allah, Quran dan hadis. Patut ijma' ulama. Nama dia kata, ya mak kamu dah kakak tua.
Quran, hadis, ijma' ulama dan qiyas. Hak ni mengikut ahli sunnah wal jamaah. Mana terjamin kata ahli sunnah wal jamaah ni lah. Tidak. Sebagai terjamin dengan syurga Allah SWT. Lalu tu marilah kita sama-sama, kita mengaji, kita belajar, kita wipahai sungguh-sungguh, halusi, ilmu dia banyak lagi. Kenapa? Dalam cahaya putih dia ada lagi. Cahaya-cahaya lain dalam tu. Kenapa boleh jadi cahaya putih sana? Kerana putih tu dia banyak pada benda lain. Sabit tu hak ni jadi cahaya kuning. Kerana cahaya kuning tu dia banyak daripada cahaya-cahaya lain. Faham tu deh. Sebenarnya dalam tu dia ada tiap-tiap cahaya. Tapi tiap-tiap cahaya sana dia nak berat hak mana. Kalau berat balik kuning tu becak kuning. Berat balik putih tu becak putih. Berat cak biru tu becak biru. Begitulah sifat-sifat manusia pun dia macam tu juga. Amalan-amalan semua saat itu kita berat kot mana. Bercampur ke tak dengan benda-benda lain? Ya kena bercampur lah bahasa dia. Suk-suk tak ada debu dengan ada. Kita tak nampak tengok. Debu halus sekali. Sepanggil kata, demo dia ibarat kata, walau sebiji sawi sekalipun. Pendek kata kalau dengar lorak cara pengaji, panggil molekun. Tu dia. Mengikut ilmu sains dia kata molekun. Kita tak nampak tengok. Dia kena tengok dengan kelong culat hat. Kena tengok dengan cermin hak suluh saat itu. Hak boleh nampak halus sekali. Tu dia bukan mudah-mudah. Lalu tu dosa pahala pun dia makan tu juga. Seperti molekun. Ataupun seperti biji sawi dia panggil. Debu halus sekali. Lalu tu tak usah bimbang. Kita baik dan jahat sana itu, utuh baik dan utuh jahat sana itu duduk sekali semua. Hak tu mengikut qada dan qada Allah SWT. Kita tak usah duduk fantung kita. Buat sudah amalan. Buat banyak. Buat dengan yakin. Mudah-mudahan kita nak dapat rahmat daripada Allah SWT. Akan jemputkan bawa masuk syurga Allah SWT. Kita pakat-pakat. Lepas tu masa ada dalam 45 minit lagi. Kita nak nak kira cara nak mengecek dengan dengan Facebook lah kita. Pada peminat-peminat kita hantar hari ni. Begitulah. Lepas tu akhirnya nak ucap selamat Hari Raya pelakor lah pada peminat-peminat kita tu. Utama sekali minta jauh daripada sifat takabur, sifat asak deki, sifat deki khenak. Selalu bertobat dengan Allah SWT. Dan selalu berdoa nak minta hidayah daripada Allah SWT. Tak lain tak bukan melainkan Allah lah membagi hidayah kepada kita, bagi taufik pada kita. Lalu tu kita selalu berdoa. Berdapin diri dengan Allah setiap masa. Akhir sekalinya, zikirlah banyak-banyak. Kerana berzikir ni, kita boleh tidak ada syarat, tidak ada rukun. Boleh sebut semua. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Walau nak masuk bilik tandas sekalipun, bilik jambil sekalipun, kita berzikir dalam hati boleh. Nanti dia. Kerana berzikir, dia tak pilih tepat, tak pilih masa, tak pilih apa, tak ada masa, tak ada waktu. Selalu kita boleh berzikir. Zikirlah banyak-banyak sebagai bekal kita. Suk tak ada arah. Timbel ni naik mata kelo di akhirat nanti. InsyaAllah. Lepas tu, ada mau komen banyak ni. Mari malam ni Dek Nan tu. Dek Nan pun tengok banyak ni. Alhamdulillah. Makin hari makin menambah. Ni nak tunjuk keberkatan. Kita duduk dengan keberkatan. Lalu tu sedang mengadah mati sekali. Selamat Hari Raya ni ada dah ni. Dek Nan. Allah, Masya Allah, ramanya. Lepas tu kita dengan masa tak banyak sana itu, kita nak pelacan ni deh. Nak pelacan lalu aja mak agak wai tu sungguh.
Dia mau pakai main tengok ayah mak weh. Bunyi berkecek bah ni tu bunyi gagah. Nak tengok ni, mari berjumpa dengan ayah mak nak tengok hidung, tengok muka belah mana, comel jangok kedak. Omong banyak mana. Ha. Mari sore, muka dia berdarah moleknya, duk amal apa weh. Amal mana bismillahirrahmanirrahim nak makan apa nak buat apa. Ha ni daripada mak cik Yah. Salam ayah mak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lepas tu daripada apa ni, Eddie deh. At the end. Assalamualaikum ayah mak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kapah selamat pagi. Ya selamat pagi. Lepas tu daripada apa ni, Mak Nawi. Mak Nawi Yusuf. Salam ayah mak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lukman Kabang. Kayang. Salam ayah mak pagi-pagi. Pani daripada Dullah Ibrahim. Assalamualaikum ayah mak. Nasihat agama di mak-mak. Makannya jiwa ni. Nak bekal kepada akhirat. Dunia nak selamat, akhirat nak penuh. Dapat syurga Allah SWT. Kita kena berdoa dengan Allah. Jangan duk harap pada amalan kita. Bagaimana dalam pelajaran kita hari ni. Jangan duk harap kata duit banyak sana nak senang. Lalu tu kita kena berdoa. Duit banyak pun nak senang daripada Allah SWT. Kalau duit banyak pun tak senang nak buat apa-apa. Tidak. Lalu tu semua saat itu kena berdoa dengan Allah SWT. Tak lupa Allah. Semua kuasa daripada Allah SWT. Lepas tu mak mama tu. Mana Mak Ramzi. Dolah deh. Selamat pagi ya mak. Berkat aja mak. Masya Allah. Alhamdulillah. Lepas tu mari banyak lagi ni. Salam ayah mak. Kau ayah mak ayuk yau. Ayuk jun, ayuk yau. Tidak. Ni amin ya rabbal alamin. Ayah mak, ada terima doa siap-siap belakang dah. Hak ni daripada Mayung Petani. Hak ni Kabu Abdullah. Selamat pagi Fang Tuk Wan. Krap Pom. ถ้ามีเวลาได้ความรู้มากๆครับขอให้รายการนี้อยู่คู่สังคมนานๆครับขอให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคุ้มครองอายะห์มะและมุสลิมทุกคนตลอดไปมาชาอัลลอฮ์ sekali dengan doa dengan apa cukup lekat. Tidak. Hal ni daripada Fiak salam ayah mak cop rekan mak-mak. Selamat pagi. Kau hai suka pap keng reng. Dan daripada apa ni selamat pagi. Ni daripada apa banyak ni. Dek Denan. Lepas tu masa kita ni ada 3-4 minit lagi. Tak apa, tak ada gaduh. Sekadar sekat kita boleh buat, kita buat. Kita boleh kecek berkira. Daripada apa ni? Daripada Lina. CD. Assalamualaikum ayah mak. พอถึงเวลาต้องฟังมีความยากจะฟังอยากจะฟังเสียงอายะห์มะถ้าไม่ฟังเหมือนขาดอะไรสักอย่างหนึ่งมาชาอัลลอฮ์วิญาดิตเบอิงบางอันนี้บางดีอามีนอายะห์มะdah bala selamat hari raya ayah mak fang ayah mak tuk chao terima kasih kadah. Pas ni daripada apa ni Daiyah Seno. Salam ayah mak. Ini daripada Him Sasu. Assalamualaikum. Semoga ayah mak dan peminat ayah mak dapat selamat sempurna. วัวที่เขาจะทำกุรบานเนียดอาเกก็ได้ไหมวะsuku-suku nak gerbek kekoh lah lalu tu sudah menghormati sekalian tidak dalam lagi gerbek tu nak buat kekoh segi lah boleh tidak Lina Nana Fang rekan ayah mak sebacai mak-mak. Masya Allah. Ayah mak nak wui penawar je. Tak ada dah muka lain nak wui. Wui semangat. Kalau kita nak lari susah, nak lari tak boleh. Ujian pada Allah SWT. Lalu senang pun dia ada ujian. Susah pun ujian. Iaitu kita sabar. Supaya apa?
supaya kita nak balas yang baik daripada Allah SWT, dapat rahmat daripada Allah, iaitu Allah nak akan balas syurga untuk orang selalu sabar, selalu mengasihi Allah SWT. Tak ada ria, tak ada takabur. Duduk ni dengan merendah diri dengan Allah SWT. Nong nanah salam ayah mak. Selamat pagi. Kohai ayah mak suka pap kangreng. Alhamdulillah. Lepas ni, masa kita ada seminit lagi dah. Salam ayah mak. Selamat pagi ayah mak. Tukun tifang rekan ayah mak caw ni. Tidak. Lepas tu, daripada apa ni? Assalamualaikum ayah mak. Mai pun fang ayah mak ทุกวัน ไปกรีดยางก่อนฟังแม่บอกฟังแล้วสบายใจขอให้ayah makอายุยืนนานdeh duduk rekan ni selama-lama. Terima kasih. Lepas tu masa kita pun banyak lagi ni komen. Tak apa kau goyak lagi. Minta terima kasih berlaku kepada peminat kita. Alhamdulillah. Selamat Hari Raya Maaf Zahir dan Batin. Hari ni sekadar sekali wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum.